yang sekarang ni bulan Maulud, ya, bulan mengadakan selawat dan sebagainya. Kalau dulu-dulu sebelum Covid melanda kita, kita boleh buat macam-macam, ya, di Padang, di masjid dan sebagainya. Tapi walaupun ya, kita diuji dengan pandemik Covid, masih lagi boleh berjalan, masih lagi boleh diadakan. Tapi peringkat yang agak yang sederhana lah, tak ada yang besar. Tapi selawat masih jalan, qasidah masih ada lagi, alhamdulillah. Baik, jadi masalah tarekat, ya, kita dah tahu dah tarekat mana yang dibenarkan dan tarekat mana yang sesat. Sebab tu tuan sahabat kita tadi, Syekh Abdullah tadi, boleh refer kepada pejabat mufti negeri masing-masing. Dia dah senaraikan tarekat yang lulus dan tarekat yang dielakkan, yang difatwakan sesat dan sebagainya. Yang kedua, tentang berselawat di dalam masjid. Ya, kita kena ingat bahawa masjid ini rumah Allah. Masjid ini tempat yang dihormati. Masjid ini adalah tempat yang ada peraturan. Dia bukan jasa minyak. Aku suka nak pergi, nak keluar, nak pergi, nak keluar. Dia bukan macam itu. Ya, dia bukan macam dia orang ramai ke apa ke. Nak masuk keluar, aku suka kau lah. Dia masjid. Nak masuk dia pun ada doa dia, nak duduk saja pun ada niat dia, nak sebelum duduk pun ada semayang dia. Sehinggalah kalau kita menjerit-jerit mencari benda hilang pun Nabi larang dalam masjid. Saya hilang handphone. Ada nampak handphone saya tak? Menjerit dalam masjid mencari. Pun Nabi tak bagi. Tanya pelan-pelan tak boleh. Orang nak semayang ada orang nak. Begitulah. Nak selawat dalam masjid silakan. Tapi saya kurang bersetuju bila digunakan alatan-alatan macam ini, sebab ini masjid. Jadi nak gunakan alatan bunyi-bunyian tadi, sebaik-baiknya buat di luar masjid. Walaupun alatan itu tidak haram, gendang, kompak, ya, nak dekatok nama apa, saya nak tahu itu kecil-kecil, tak apa benda tu tak adalah haram. Tapi ini masjid. Kalau masjid tidak ada beza dengan tempat yang lain, apa lagi? Di tempat lain boleh main benda tu, dalam masjid boleh main benda itu. Jadi tak dapat beza lah. Jadi ada peraturan. Jadi kalau nak buat juga, buat kat Serambi. Ada kaki lima masjid, angkau belasah lah, pompang. Ya hanana ke, ya apa benda, buat balun. Ni masjid tempat nak semayang, tempat orang nak berzikir, tempat orang nak semayang sunat, orang musafir datang, kau belasah pula tu. Lalas sekali orang yang tengah semayang musafir tu, dia pula, ya hanana, dia pula tengah ikut sekali. Sebab tu kena jaga adab bila berada dalam masjid. Dia setengah orang bila saya cakap macam ni, dia marah pula. Ustaz ni ngatakan, bukan saya ngata, tegur. Nak buat boleh, saya tak larang. Saya galakkan lagi berselawat, berqasidah. Tapi ada tempat dia. Jadi kalau boleh, buat di sana. Di tempat yang orang tak semayang, buat. Jadi kalau nak buat qasidah juga, mungkin kita buat di luar masjid. Penonton duduk atas kursi, penjarakan 1 meter, duduklah elok-elok situ. Tapi dalam masjid, hormatilah masjid. Ya, walaupun kita berqasidah memuji Rasulullah, tapi tengoklah pada tempat dan suasananya yang sesuai. Yang ketiga tentang fahaman Wahabi ini. Ya, kita kena lihat ciri-ciri Wahabi ini. Ya, jangan kita kata bahawa ini Wahabi ini ustaz, Wahabi ini ustaz. Hukum tetap hukum lah, sebab itu ada negeri-negeri yang telah memfatwakan, ya, apa hukum jadi Wahabi, fahaman Wahabi ini. Dan juga Majlis Kesatuan Ulama Sedunia juga telah mengeluarkan fatwa tentang Wahabi dan sebagainya. Boleh dirujuk di sana, boleh diamal ataupun tidak. Sebab di antaranya ialah menjisimkan Tuhan. Satu fahaman yang mengatakan bahawa Allah tu duduk di atas arash. Thumma stawa 'alal arash. Thumma stawa 'alal arash. Allah Ta'ala duduk di atas arash. Jadi Allah Ta'ala ni dia tak bertempat. Dia tak memerlukan kepada makhluk dan sebagainya. Bila kita mengatakan Allah ni bertempat, duduk tu bertempat, maknanya dah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kalau kita kata Allah tu duduk di atas arash, persoalannya ialah siapa jadi dulu? Arash dulu ke Allah dulu ke? Jadi jawapan dia takkan arash tu qadim ke apa benda ke. Jadi ni kena kaji. Tanya dekat dia, arahnya qadim ke apa ke? Siapa yang jadi dulu? Sebelum Allah duduk di atas arash, Allah duduk atas apa? Sebab itu tadi kita kata dah Allah ni tak bertempat. Jadi bila memahamkan bahawa Allah tu duduk di atas arash, bersemayam di atas arash, maknanya Allah ni dah sama dengan makhluk. Maka itu satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi balik kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah
Itu yang diiktirafnya. Wallahu a'lam. Semenanjung tanah Melayu, semenanjung Malaysia saja, Nusantara ni melibatkan Indonesia, Singapura, Brunei dan sebagainya. Dan kalau kita sebut tentang bila masa demo ni datang ke tanah Melayu, bila masa datang fahaman ni datang bukan sehari dua. Sebagaimana sejarah tentang golongan Batiniah ni bukannya baru, dia ada pada zaman kerajaan Umayyah Abbasiyah, kemudian datang pada kerajaan Mesir Fatimiyah yang terpengaruh dengan ajaran Ismailiyah pada masa itu. Dan bagaimana Islam ni datang, dan golongan ini juga datang macam itu. Kalau Islam tu dibawa oleh pedagang-pedagang, contohnya dibawa oleh mubaligh. Ya, selalu kita sebut orang Islam ni dibawa oleh pedagang-pedagang. Mubaligh memang pendakwah. Kerja dia ialah pendakwah. Masuk semua-semua dia. Ini mubaligh Islam yang datang, pendakwah Islam datang. Tapi orang kita sebut Islam dibawa oleh pedagang-pedagang. Mana pedagang ni meniaga. Dagang, sebutlah mubaligh. Memang kerja ialah sebagai pendakwah. Ya, sebagai pendakwah. Jadi mereka masuk dalam semua tempat. Maka golongan-golongan batini juga macam tu lah. Dia ngikut je lah. Mana orang Islam pergi, mereka pergilah. Sebab ajaran batiniah ni dia bukan ajaran yang nak pergi cari orang yang agama lain. Dia bukan nak cari agama lantak agama lah, agama kamu. Yang dia nak ikut ialah orang Islam. Sebab dia nak memesongkan daripada ajaran Islam. Dia bukan nak cari orang-orang yang lain daripada agama Islam. Jarang kita dengar orang-orang lain ikut batiniah agama lain. Tak ada. Dia akan ikut di mana ajaran Islam, maka dia akan menjadikan orang Islam tadi berbolak-balik. Orang Islam tadi meninggalkan agama Islam. Orang Islam tadi merosakkan pahaman Islam dia. Orang Islam tu sendiri yang merosakkan dia. Sebab itu, bagaimana mereka masuk ke tanah Melayu misalnya, macam manalah Islam tu dikembangkan, macam itulah mereka masuk juga. Di mana tempat tu ada, mereka akan datang. Ini modus operandi ataupun bagaimana mereka berkembang. Dan kalau kita tengok di mana tempat dia, di mana-mana pun boleh ada sekarang. Ya, di mana-mana pun ada. Kalau kadang-kadang kita boleh tahu ciri-ciri dia, mereka meninggalkan semayang, menggunakan niat saja. Bila kita tanya kenapa tak semayang, aku dah semayang. Bila semayangnya? Innamal a'malu binniyat. Oi, pakai niat je semayang. Aku dah niat. Engkau suka pada aku suka pada engkau. Jom kita kahwin. Oi, senangnya kahwin. Puasa pun diubah ni. Puasa pun diubah. Semua yang diubah. Sebab apa? Sebab mereka mentakwilkan agama ini mengikut fahaman. Jadi kalau kita tahu tempat tu, maknanya tempat kita tu dah ada dah fahaman batiniah. Cari di mana markasnya. Cari di mana tempat gerakan dia. Cari di mana tempat pengajian dia. Mesti ada. Akan ada benda tu kita akan dapat cari. Jadi mereka ini sembunyi-sembunyi. Sembunyi macam mana pun boleh buka juga. Dia sebab mereka akan terlepas juga tak semayang Jumaat. Kita boleh kenal orang tak semayang Jumaat. Kita boleh kenal siapa dia. Tak pernah aku tengok dia ni semayang. Konsert ada, kedai kopi ada, masjid tak pernah datang. Dia semayang jenis apa ni? Waktu semayang Jumaat, waktu khutbah lalu elok naik motor. Tak datang semayang ni. Ini ciri-ciri dia. Kita boleh tahu. Dan kalau dulu mungkin ustaz dia yang menuliskan buku-buku berkenaan dengan batiniah ni, ada penulis buku yang menjadi rujukan bagi golongan batiniah ni, mungkin ada di Pantai Timur, semenanjung Tanah Melayu dulu. Mereka menulis buku tentang apa nama yang dikatakan batiniah ni. Semua yang diajar nak capai makam tu, nak capai makam ni, ada tak syarat-syarat dia ni macam-macam lah tuan-tuan. Ada setengah yang dulu heboh di Pulau Pinang sebagainya, nak buat Kaabah di semayang tawah di situ. Macam-macam tentu ajaran ni, tak kira lah ada di mana-mana pun dia boleh ada. Dan sekarang dia mungkin berada di dalam rumah kita sendiri. Jangan duk ceritalah sepanjang pengetahuan ustaz di manakah. Tak payah tanya saya lah. Sekarang kita kena ingat, dia duduk dalam rumah kita sendiri. Di mana? Ni dia. Dengan teknologi sekarang ni, dalam bilik tidur, anak kita ada boleh dengar apa yang mereka nak cakap. Mereka sekarang ni bukan lagi buat batiniah secara sir punya ajaran. Hari ni mereka batiniah, tetapi dibuat secara luas-luas. Bercakap luas-luas. Menarik followers yang ramai-ramai. Mengatakan bahawa kita tak payah semayang sebab dalam diri kita dah ada Tuhan. Kita tak payah semayang sebab Allah Ta'ala kata selagi mana engkau tak khusyuk, buat pun kau semayang. Fawailul lil musallin. Ditakwil pula ayat fawailul lil musallin tu, binasalah bagi orang yang semayang ni ialah orang yang tak khusyuk. Jadi jangan semayang, nanti binasa. Subhanallah. Ini golongan ni, dan mereka bercakap dalam laman sosial.
Pengikut bukan sikit-sikit. Saya cakap, bila dia orang tanya Ustaz, bukankah Allah sebut fawailul lil musallin, binasalah bagi orang yang semayang yang tak khusyuk apa semua ni Ustaz. Jadi sebab tu saya tak nak semayang Ustaz. Ini apa engkau orang semayang kau tak khusyuk, kau merosakkan diri kau melaknat diri kau. Saya cakap, ni gelas. Dalam gelas ni ada air dan saya dahaga. Kalau saya nak dapatkan dahaga hilang, nak membolehkan dahaga hilang, saya kena minum. Minum air tu insya-Allah dahaga tu hilang. Di dalam semayang ada khusyuk. Kalau kau tak semayang, bila masa kau nak dapat khusyuk? Mana ada khusyuk lepak kedai kopi? Buat bodin, khusyuk. Mana ada? Tak ada khusyuk ni tuan-tuan. Khusyuk ni tak ada lepak di stadium tengok bola. Lagi tak khusyuk. Penalti tak masuk. Khusyuk itu terdapat di dalam sembahyang. Jadi bagaimana nak dapat khusyuk? Dapatkan sembahyang dan berusahalah untuk khusyuk. Bukan tinggalkan sembahyang sebab tak dapat khusyuk. Salah fahaman ni. Sebab golongan batiniah ini menolak syariat. Tak pakai syariat dan mengatakan bahawa syariat ni adalah kulit. Tak betul, semua ni neraka punya orang syariat. Sedangkan kita ni, agama kita ni tuan-tuan, dia ada aqidatun, dia ada syariatun, dia ada akhlakun. Dia ada benda yang melibatkan aqidah, dia melibatkan syariat dan dia melibatkan akhlak. Ini persoalan yang kadang-kadang terseronok kita, terpana dengan golongan ini sebab akhirnya tak payah buat benda syariat. Kita adalah kita. Kita adalah kita. Kita ni jaga ni. Kita ni. Jadi kalau sampai pada satu tahap macam itu, kita dah menolak syariat. Itulah ciri-ciri yang dah merosak masuk batiniah dalam diri kita. Dan kalau kita fikir